Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahlil mahabbati wal wafa wassafa wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya hormati, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita pada malam ini, dan secara peribadi saya amat gembira kita dapat berkenalan pada malam ini. Insya-Allah selepas ini mungkin kita dapat berkenalan di luar sana dengan lebih lanjut lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita dan perkenalan kita ini membuka banyak peluang dan jalan untuk kita menambahkan ilmu, menambahkan pengalaman, membuka pintu-pintu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, melihat perbuatan dan kesan-kesan perbuatan Allah dalam kehidupan dan di seluruh alam ini, melihat tayangan kemuliaan dan keagungan serta kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam alam ini. Semua ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan, dapat kita penuhi dalam perjalanan kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid atas jemputan, untuk atas undangan ini. Dan saya juga telah pun memohon daripada pihak masjid untuk menyatakan apakah yang perlu untuk kita sampaikan, untuk kita isi, dan insya-Allah dengan izin Allah, sekiranya saya mendapat maklum balas yang jelas daripada tuan-tuan dan puan-puan tentang apakah hasrat yang ingin dipenuhi, apakah yang hendak ingin dipelajari dan sebagainya, kita boleh cuba untuk menjadikan hasrat itu ataupun menunaikan hasrat itu, dan menjadikan impian itu satu kenyataan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pada malam ini kita akan membicarakan hanya satu tajuk ataupun satu topik yang berkait dengan kehidupan kita dan dua perjalanan yang berlaku dalam kehidupan kita. Pertama-tamanya kita mulakan dengan beberapa ayat Al-Quran. Kita telah biasa ataupun selalu membaca surah Al-Fatihah, dan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Di sana kita mulakan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu sebelumnya dengan ayat yang ada perkataan ataupun ungkapan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha merahmati, yang maha rahman, yang maha rahim, maha mengasihi. Kemudian kita menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin, Tuhan pada seluruh alam. Di sini kita sedang menyebut bahawasanya kita mengakui bahawasanya seluruh alam ini kita sandarkan ataupun kita kembalikan kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesuatu yang ingin saya bawa tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk kita perhatikan bersama ialah Rabbul Alamin, ataupun perkataan Al-Alamin itu, alam itu diapit di awal dan selepasnya, sebelum dan selepasnya dengan Ar-Rahmanir-Rahim, menunjukkan bahawasanya alam ini diselubungi ataupun dirangkumi ataupun di awalnya dan di akhirnya ialah Ar-Rahmanir-Rahim, rahmat yang menyebabkan wujudnya alam ini
dan menuju ke rahmat juga kita pada akhirnya setelah selesai ataupun sesudah alam ini. Sebab itu kita menyebut, biasa kita sebut kembali ke rahmatullah, ke rahmat Allah. Dan alam tu dimulakan dengan rahmat. Jadi apabila kita melalui apa sahaja peristiwa dalam kehidupan ini, maka di sebalik peristiwa itu ada rahmat. Di sebalik peristiwa itu adanya kesan-kesan rahmat, sama ada kita dapat melihatnya ataupun tidak. Ini beberapa ayat Al-Quran ataupun beberapa ayat daripada surah Al-Fatihah yang saya bawakan pada malam ini untuk kita jadikan muqaddimah, pendahuluan kita pada malam ini, iaitu alam yang kita duduk ini, di sekelilingnya, di mana-mana sahaja kita memandangnya, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekiranya kita dapat memahami ini, nanti kita akan dapat melihat banyak lagi perkara yang lain yang lagi penting dan lebih memberikan kita kefahaman tentang apa yang berlaku dalam hidup kita sehari-harian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kita akan mulakan pula dengan sepotong hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dalam pelbagai kitab hadis melalui sanad yang pelbagai sehingga sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini banyak sanadnya. Sanad ni jalur pelaporan daripada kitab-kitab yang telah merakamkan hadis ini. Ada jalur-jalurnya daripada Muhammad, daripada Ahmad, daripada Ibrahim, contohnya sanad ini. Jadi setiap kitab tu mungkin ada sanadnya masing-masing, sehinggalah sanad ini bertemu pada generasi tertentu, generasi tabi'in contohnya, ataupun bertemu pada generasi sahabat. Salah seorang yang meriwayatkan hadis ini ialah Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang ummahatul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Di dalam bahasa Arab disebut di sini, as-siwaku mathaharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Saya terjemahkan, as-siwaku mathaharatun lil fami. As-siwak maknanya bersiwak ataupun bersugi, ataupun dalam kurungan kita boleh sebut sebagai menggosok gigi. Mathaharatun lil fami, membersihkan mulut, wa mardatun lirabbi, dan membawa kepada keridaan Tuhan. Ayat ni sangat pendek, hadis ini pendek saja. Bersugi, membersihkan mulut, dan membawa kepada keridaan Tuhan. Walaupun hadis ini pendek, tetapi bagi mereka yang melihat kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca mesej-mesej yang ditinggalkan oleh baginda, melihat keseluruhan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapati hadis yang pendek ini mengandungi pengajaran-pengajaran yang sangat besar. Pengajaran yang kadang-kadang kita terlepas pandang kerana kita menganggap hadis ini hadis yang pendek dan biasa sahaja, kerana bercakap tentang menggosok gigi, bersugi. Ini kata ini gosok gigi. Tetapi apabila kita meneliti ungkapan-ungkapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu baginda telah melihat perkara-perkara yang sangat tinggi. Kita pernah dengar tentang Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Baginda sampai melihat banyak perkara, tayangan tentang syurga, neraka dan sebagainya. Jadi apabila baginda turun semula dan menyampaikan kepada kita, kadang-kadang ungkapan itu ringkas tetapi mengandungi maklumat-maklumat, pelajaran-pelajaran yang dibawa daripada sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi, yang baginda nampak dan dia bawa untuk kita supaya kita dapat melihat dengan lebih jelas, membuka cara pandang kita sehingga kita faham apakah itu dunia ini, apakah itu alam ini, apakah yang sebenarnya kita lakukan. Sehingga perkara yang kita lihat sekecil bersugi ataupun menggosok gigi ini sahaja,
tuan-tuan dan puan-puan akan lihat nanti bagaimana ia menjadi sesuatu yang memberikan pelajaran yang sangat fundamental, sangat asas dan sangat teras dan sangat berharga dalam hidup kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hadis ini direkodkan secara akademiknya, kita bincangkan sedikit, direkodkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Shaybah dalam kitabnya Al-Musannaf nombor 1803, Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan nombor 5, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya As-Sahih. Satu lagi koleksi As-Sahih, kalau yang kita biasa dengar Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, ini ada lagi satu koleksi Sahih dipanggil Sahih Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis, pada nombor hadis 153, dan Ibnu Khuzaimah menganggap sanad hadis ini sahih. Baik, kenapa saya membawa hadis ini? Amalan yang disebutkan dalam hadis ini apa sahaja? Berapa amalan tuan-tuan dan puan-puan? Hanya ada satu amalan disebutkan, iaitu menggosok gigi, bersugi. Tetapi satu amalan itu membawa kepada berapa ganjaran, bawa kepada berapa kesan. Paling utama kita akan lihat dua kesan. Satu, kesan kepada jasmani, kesan kepada raga kita, iaitu membersihkan mulut. Kata Nabi, bersugi, bergosok gigi, membersihkan mulut. Itu kesan kepada raga kita. Dan yang kedua, mardatun lirabbi, kesan kepada jiwa kita, iaitu jiwa yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hanya membicarakan tentang satu perlakuan, satu perbuatan yang nampak kecil, baginda memberikan kita pelajaran tentang ada dua kesan ataupun dua dimensi yang berlaku dalam hidup kita ini. Iaitu pertama, dimensi yang melibatkan pergerakan fizikal kita, perjalanan kita sehari-harian, pekerjaan kita sehari-harian yang melibatkan kerja raga kita ni, jasad kita, yang kita pakai baju je, yang kita bersarapannya, yang kita bersenamnya. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid ni. Dulu pihak masjid menganjurkan larian cintai jantung tu kan. Itu kali pertama saya datang ke sini dan saya sertai larian itu yang pihak masjid anjurkan. Saya sangat kagum kerana hal-hal yang melibatkan olahraga, menjaga jasmani apa semua ni kadang-kadang tidak diambil berat oleh institusi masjid, institusi surau kita. Kadang diletakkan di tepi sahaja. Sedangkan perkara yang melibatkan jasmani ni antara perkara yang besar. Dan ulama hadis yang terdahulu, contohnya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, dia mengarang satu kitab yang berjilid-jilid tentang kedudukan para wali ataupun kisah-kisah para wali. Tajuknya Hilyatul Awliya. Ini seorang tokoh hadis yang ilmunya mendalam dan meluas tentang kisah-kisah kehidupan orang-orang yang soleh dan kehidupan para wali. Tetapi pada masa yang sama, Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani daripada Asfahan, dia juga mengarang satu kitab kecil bertajuk Riyadatul Abdan, riyadah tubuh badan, olahraga. Yang mana dalam sesetengah keadaan pada hari ini, sebahagian daripada anggota masyarakat akan menganggap dua perkara ini dua perkara yang bertentangan ataupun berbeza, tak ada sangkut paut. Menganggap riyadah ni tak ada kena-mengena dengan kisah-kisah kesolehan, kesufian dan kisah-kisah kewalian, dianggap tak ada kena-mengena. Tapi rupanya pada zaman dahulu bila kita baca, mereka menganggap ini sebahagian daripada tuntutan dalam kehidupan, menjaga kesihatan jasmani. Dan apabila kita sampai kepada usia tertentu, memang kita sedia maklum bahawa kesihatan jasmani ini sangat penting untuk kita beribadah dan sebagainya. Bahkan kerana pengalaman secara peribadi, saya melihat pentingnya untuk ditekankan, ditegaskan kembali dalam masyarakat. Maka saya kumpulkan hadis-hadis itu, kerana kitab Imam Abu Nuaim Al-Asfahani ini hilang sebahagian besarnya, tak sampai kepada kita kitab penuh, kitab riyadah tubuh badan itu hilang, tinggal sedikit saja yang sampai pada kita manuskripnya.
Jadi oleh kerana hadis itu kita boleh cari semula dalam kitab-kitab hadis, maka saya kumpulkan semula menjadi 40 hadis yang melibatkan isu olahan raga, senaman, kesukanan dan sebagainya, sehingga kita dapat melihat ini sebagai jalan-jalan ibadah dan sebagai jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali balik kepada hadis tadi. Hadis bersugi tadi menceritakan tentang perjalanan fizikal satu. Antara perjalanan fizikal yang kita buat setiap hari ialah kita bangun, membersihkan diri, gosok, membersihkan mulut, membersihkan tubuh badan, bersarapan, kemudian kita bekerja. Bekerja itu kadang-kadang kita niatkan untuk mendapatkan pendapatan, sumber pendapatan yang kemudian digunakan untuk menjaga tubuh badan kita dan tubuh badan ahli keluarga dan sebagainya. Pusing balik semula begitu. Jadi ini perjalanan fizikal yang mana kita lihat ia bergerak daripada kita kecil sampailah kita ke usia emas. Maknanya kita dapat melihat dan merasai dan mengalami perjalanan fizikal itu. Ada sebahagian kita ada pengalaman yang lebih lagi. Mungkin bukan sekadar di tempatnya, pergi merantau pula, ataupun pergi ke luar negara, ataupun pergi mengelilingi dunia dan sebagainya, melihat perjalanan fizikal yang pelbagai. Ataupun hari ini kita masuk ke dalam media sosial. Dalam media sosial pun kita boleh dapatkan pengalaman perjalanan fizikal orang lain. Orang lain pergi ke tempat tertentu, dia tunjukkan kita, ataupun orang lain ada budaya tertentu, kaum tertentu, dia cerita kepada kita, kita pun belajar tentang budaya tersebut. Kan kadang-kadang bahasa-bahasa yang kita tak pernah dengar dan pelik. Ada pula kaum yang boleh berbahasa seperti burung kan. Dia punya contoh pernah lihat dalam media sosial. Dia berinteraksi dengan yang lain tu seperti siulan burung. Kita pun tak tahu macam mana dia ada kata kerja, kata nama dan sebagainya, macam mana dia sampaikan mesej tu. Jadi begitu pelbagainya pengalaman di dunia ini untuk manusia terokai dan lalui dan ambil sesuatu untuk perjalanan fizikalnya itu. Tetapi ada juga yang dipanggil perjalanan rohani, perjalanan kejiwaan. Yang ini yang bahagian akhir hadis ini sebut. Dia kata kita tak nampak kaitannya. Kan? Kalau kita suruh seseorang ataupun seorang kanak-kanak, ini ayah bagi berus gigi. Ambil berus gigi ni. Gosok gigi. Dia pun gosok gigi. Lalu kita kata, apa kesan gosok gigi ni? Apa faedah gosok gigi ni? Apa anak-anak ni akan sebut? Ya mungkin nak sedap, rasa ubat gigi ni sedap, bersih, rasa lapang, segar dan sebagainya. Tetapi dia tidak akan sama sekali sebut gosok gigi ni mendatangkan keridaan Allah. Anak ni tak akan sebut begitu. Kenapa? Tidak ada connection kat situ, tidak ada kaitan di situ. Melainkan apabila disebutkan ataupun diajarkan kaitan tersebut, barulah dia tahu, oh, gosok gigi ni juga mendatangkan keridaan Allah. Barulah ditunjukkan kaitannya. Jadi ada banyak benda dalam hidup ini, kalau kita tidak mendengar daripada baginda Nabi SAW, kita tidak akan dapat melihat kaitannya. Apa kaitannya yang kita lakukan itu dengan apa yang cuba disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Itu yang dinamakan baginda sebagai guru yang datang untuk membuka cara kita melihat sehingga kita nampak kaitannya. Dan yang lebih menarik lagi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam bahasa Arab, kaitan ini, perkataan mengait ini, bersangkut ini, namanya ialah akal. Akal. Ya, kadang-kadang kita biasa dengar orang sebut akal tu ada kaitan dengan perkataan iqal. Tahu iqal apa, Arab punya igal, dia letak atas serbannya tu. Dia letak igal kan, dia sebut igal, letak di atas serban itu. Dikatakan bahawa asal usulnya ialah apabila orang Arab mengembala di padang pasir bersama dengan unta, bila dia dudukkan unta, dia mahu supaya unta tu tak bergerak. Jadi dia letakkan yang macam kalung tu pada lutut, pada tangan unta tu. Letak tu jadi tak boleh bergerak, unta tu duduk begitu. Apabila nak bergerak semula, dia ambil letak atas kepala. Jadi dikatakan itu asal usul inggal yang di atas kepala serban Arab tu. Itu katanya lah.
Jadi dikatakan itu dinamakan aqal, iaitu sesuatu yang mengait dan juga mengalung dan juga membendung daripada apa yang kita tak nak. Jadi akal yang diberikan kepada kita ni, tujuan dia, fungsi ni ialah untuk melihat kaitan itu, untuk membendung kita daripada kesilapan akibat tidak melihat kaitan. Jadi kita nak kena belajar kaitan tu. Kalau kita tidak belajar kaitan itu, kita tak akan dapat nampak lihat apa kaitannya sesuatu yang kita lakukan ini dengan sesuatu yang dalam dimensi ataupun di sebalik mata kasar kita. Ini kita boleh uji kepada kanak-kanak, kepada sesiapa sahaja dalam ayat Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Baik, kalau kita ambil unta ataupun kita ambil video kelahiran unta ataupun daripada persenyawaan sampai kelahiran unta, bagaimana unta tu lahir ke alam wujud ni, diciptakan atau diwujudkan, kita tunjukkan video itu, proses itu kepada sesiapa, tunjuklah kepada siapa pun, kita kata apa yang awak dapat daripada melihat video ataupun proses ini. Tuan-tuan dan puan, rasa apa jawapannya kalau kita tunjuk proses unta ni lahir daripada persenyawaan sampai dia lahir, kita tunjuk pada seseorang, kita tanya apa yang tuan-tuan dapat, apa yang difahami? Saya fikir tidak ada ramai yang akan mengatakan bahawasanya ini menunjukkan Allah itu wujud, ini menunjukkan Allah lah pencipta unta ni. Tak ramai yang akan menyatakan sedemikian, melainkan apabila diajarkan kepada orang tersebut bahawasanya penciptaan unta ini menunjukkan adanya yang mencipta. Bila tak diajar, kita tidak nampak kaitan tu. Dia akan nampak unta, kelahiran unta, tengok unta lahir, maknanya inilah proses kelahiran unta. Itu sahaja yang dia akan dapat fahami daripada proses ataupun gambaran itu. Tak ada siapa pun akan kaitkan gambaran itu dengan proses ini menunjukkan adanya pencipta. Melainkan apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita baca Al-Quran, dia mengatakan itu sebenarnya tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita diajar, barulah kita mengaitkan dia. Kalau kita tak diajar, kita tak nampak kaitan dia. Manusia tidak akan nampak kaitan dia, melainkan setelah diberikan tunjuk ajar bahawasanya ini menunjukkan begini-begini, kemudian perkara itu dirakam atau diterima oleh akalnya, dan akalnya kata okey, saya nampak, sebab akal ni fungsi dia dapat mengaitkan, dia dapat kaitkan, dia dapat connect, kita kata, kemudian dia terus buat keputusan, dan keputusan itu memberi kesan kepada perjalanan dia ataupun tingkah laku dia seterusnya. Jadi kita lihat bahawa saja hadis ini walaupun cerita tentang bersugi tadi, tapi dia ada dua perkara yang dia sebutkan pada hujung hadis ini, dan saya akan mudahkan dua perkara ini dengan dua istilah. Pertama, apa yang kita sebut sebagai manhaj ataupun metodologi. Yang kedua, apa yang kita sebut sebagai mi'raj. Kita biasa dengar perkataan mi'raj kan, Isra' mi'raj. Mi'raj macam maknanya naik. Jadi dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala ataupun memenuhi tujuan kenapa kita diciptakan di dunia ini, dalam perjalanan ini kita akan ada dua perjalanan. Satu melibatkan manhaj ataupun metod ataupun cara ataupun kaedah. Satu lagi melibatkan mi'raj, iaitu bagaimana cara, kaedah, teknik, metodologi ini meningkatkan kedudukan kita di akhirat. Kerana sebaik kita diciptakan, kita terus berada dalam perjalanan sampailah kita mati, kemudian ada perjalanan yang lain. Perjalanan yang lain itu sesudah kematian itu ditentukan oleh cara kita melalui perjalanan di dunia ini, perjalanan daripada kelahiran sampai kepada kematian. Jadi apa sahaja yang kita lakukan akan menentukan perjalanan yang satu lagi. Jadi dalam perjalanan di sini, baginda tunjuk kepada kita bahawasanya walaupun dengan bersugi, dia akan memberi kesan kepada perjalanan yang satu lagi, beri kesan kepada perjalanan yang seterusnya selepas kematian. Itulah bersugi tadi, apabila diniatkan dengan cara yang betul, dia akan membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dapat melihat perjalanan itu kerana ialah perjalanan yang ghaib, tidak kelihatan.
kita hanya dapat melihat pergerakan fizikal saja. Oleh sebab itulah banyak daripada perbincangan kita duk sembang hari-hari, berborak dan sebagainya adalah tentang cara, tentang teknik dan kaedah. Kita akan cuba fikir bagaimanakah cara yang betul, apakah agama yang betul, bagaimanakah membuat keputusan yang betul, pilihan yang betul. Kita fikir tentang itu sebab kita nak kesudahan yang baik, dan juga kita harapkan kesudahan yang baik ni akan membetulkan perjalanan kita setelah kematian itu. Itu memang apa yang akan kita lakukan. Tapi apabila seseorang itu mula mempelajari wahyu, melihat dan membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, memahami makna hadis, atau kalau dia tidak memahami sendiri, dia belajar dengan guru-guru yang memahami makna Al-Quran, memahami makna hadis, dia akan ditunjukkan bagaimana melakukan perkara-perkara dalam perjalanan dunia ini yang menyebabkan perjalanan di akhirat lebih berkesan, lebih tinggi, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah kadang-kadang apabila orang berkata kepada kita hendaklah taqarrub, dia kata kan, dekatkanlah diri kepada Allah. Kalau kita fikirkan ayat yang disebut itu, hendaklah kita ni mendekatkan diri kepada Allah, dan kita pernah pula hadir mana-mana kuliah yang mengajar kepada kita tentang makna ayat Al-Quran, dan Allah lebih hampir dengan kita daripada urat nyawa kita sendiri. Itu Allah lebih hampir dengan kita daripada urat watin tu, daripada urat nadi kita sendiri tu, nyawa kita itu. Kita fikirkan secara fizikal, secara mata kasar, nak dekat macam mana lagi? Dah dekat kan? Apa maksud dekat? Macam mana nak dekat? Kita dah memang dekat, Tuhan lagi dekat. Apa maksud mendekatkan diri kepada Tuhan? Itu akan menimbulkan soalan kepada kita. Jadi sudah tentulah yang dimaksudkan dengan dekat itu bukan dekat yang kita nampak pada fizikal, dekat dengan raga kita ini. Sudah tentulah yang dimaksudkan dengan dekat itu sesuatu yang di sebalik fizikal, di sebalik mata kasar kita, sesuatu yang kita tak nampak tapi dia boleh berlaku lebih dekat dan lebih dekat. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, bersugi ataupun menggosok gigi itu hanya satu perbuatan, tetapi dia memberi kesan kepada dua perjalanan. Pertama, perjalanan raga kita, dia jadi bersih mulut kita lebih segar, dia tidak ada masalah, tidak ada kuman dan sebagainya, dia jadi lebih sihat. Yang kedua, dia beri kesan kepada perjalanan mendekatkan diri kita, sehingga dia membawa kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita faham perjalanan itu daripada kelahiran sehingga kepada kematian, kita akan dapati apabila manusia mati dan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak berakhir pada kedudukan yang sama. Kita tidak berakhir pada darjat yang sama. Kerana syurga itu ada banyak darjat yang berbeza. Jadi bagaimana nak menyampaikan diri kita kepada darjat yang paling tinggi, paling hampir pada Allah SWT? Itu yang dimaksudkan tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kalau kita dekat dengan fizikal ni, kita tak nampak dekat macam mana. Maksudnya dekat dari sudut kita nampak ilmunya, nampak kaitannya, dan dari sudut perjalanan yang kita tak nampak itu, kita makin naik tinggi dari sudut darjat. Kerana itu bila kita faham sesuatu, contohnya disebut kepada kita, bila lakukan solat sunat sedemikian akan dapat pahala, kita nak buat. Kenapa? Kita nak pahala tu banyak. Kenapa kita nak pahala tu banyak? Kerana kita fikir pahala tu banyak, timbangannya berat, dia akan memasukkan kita ke dalam syurga. Tapi ada perkara lain kita kena fikirkan. Bila masuk syurga itu, kita nak masuk syurga yang mana? Adakah dia akan berakhir pada syurga yang di bawah, ataupun syurga yang di tengah, ataupun syurga yang di atas, atau syurga yang paling tinggi? Dan apa tujuannya untuk sampai kepada syurga yang paling tinggi? Dia bukan seperti di dunia ini. Di dunia ini kadang-kadang seseorang itu nak duduk tempat yang paling tinggi sebab ia melibatkan kebanggaan, ataupun dia rasa megah sebab berada di tempat yang tinggi, ataupun dapat tempat yang pertama. Tapi tujuan tempat yang tertinggi di syurga adalah kerana kecintaan yang lebih tinggi, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tinggi. Mana sebabkan cinta itu, seseorang itu ingin hampir sehampir-hampirnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikat yang kita tidak dapat jelaskan atau menghuraikan dengan bahasa di dunia ini. Maknanya bila sampai lepas kematian, seseorang itu
berdasarkan cintanya kepada Allah di dunia ini akan menentukan kedudukan dia pada syurga yang mana, pada darjat yang mana di akhirat. Demikian juga mereka yang mengingkari, menolak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman, kita panggil orang yang kafir, tak beriman, pun dia ada kedudukan dia. Dia tidak sama. Kafir yang baik sikit, kafir yang kurang baik, kafir yang jahat, kafir yang memerangi, dia tidak sama. Sehinggalah pada kedudukan yang paling rendah di neraka, iaitu orang-orang munafik. Seperti yang disebut oleh ayat Quran, orang munafik berada pada darkat yang paling rendah. Dalam neraka disebut darkat, syurga disebut darjat. Jadi syurga ada darjat, neraka ada darkat. Yang dark, yang terakhir, yang paling bawah itu ialah untuk orang munafik yang paling seksa. Jadi kita, yang penting bagi kita ini bukan berfikir tentang darkat orang kafir tu. Itu tak apalah. Allah SWT dalam kebijaksanaan dia lah menentukan kenapa ada kafir di darkat awal, kenapa bawah-bawah dan sebagainya. Yang penting bagi kita ialah kita nak pergi ke mana. Nak pergi ke darjat yang mana di akhirat. Kerana itu, apabila baginda Nabi SAW menyampaikan, membawa Islam kepada manusia, bukan hanya sekadar untuk menunjukkan kepada kita tentang ini satu agama, ini bentuk agama itu, ini apa kita panggil rukun-rukun agama itu Islam. Bukan sekadar itu sahaja, tapi baginda hendak menunjukkan kepada kita bahawasanya kehidupan kita di dunia ini adalah satu kehidupan yang sementara, kehidupan yang kita boleh lihat dengan mata kasar, tetapi di sebalik mata kasar ini ada satu perjalanan yang sedang berlaku pada setiap diri kita. Itu perjalanan yang sama ada meningkatkan darjat kita ataupun merendahkan darjat kita di akhirat. Dia sama-sama mukmin, sama-sama solat 2 rakaat sunat di sini, tetapi mungkin seorang naik lebih tinggi, seorang turun lebih rendah. Apa puncanya? Apa sebabnya? Ada banyak punca dan sebabnya, yang itulah yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Sebab-sebab kenapa orang tu, dua orang buat perkara yang sama, dengan teknik yang sama, dengan cara yang sama, tapi seorang tinggi di sisi Allah, seorang lagi rendah. Apa punca dia? Apa sebabnya? Dan yang lebih pelik lagi, kedudukan kita di dunia ini tidak menentukan ataupun tidak 100% membayangkan kehidupan kita di akhirat. Orang itu boleh jadi seorang guru dengan ilmu yang luas, tapi kedudukan di akhirat rendah. Boleh jadi seorang itu tidak mempunyai pengalaman ataupun peluang untuk belajar tinggi, tetapi kedudukan di akhirat sangat tinggi. Boleh jadi sedemikian. Dan kadang-kadang orang boleh marah kalau kita sebut boleh jadi seseorang itu profesor di dunia ini, tetapi sampai di akhirat rendah kedudukannya. Boleh jadi seseorang itu di dunia ini dengan pangkat yang sangat besar, tapi di akhirat rendah kedudukannya. Walaupun mati sebagai Muslim, sama-sama mati sebagai Muslim, tapi yang tinggi pangkatnya di dunia boleh jadi rendah kedudukannya di akhirat. Yang rendah kedudukan di dunia ini boleh jadi tinggi pula kedudukannya di akhirat. Apa punca ini? Bagaimana kita nak tahu semua ini? Bagaimana kita nak tahu cara yang boleh menyebabkan kita sampai kepada darjat yang tinggi di akhirat? Dan saya dah sebut tadi, tujuan sampai ke darjat yang tinggi ini bukan untuk berlumba-lumba untuk siapa yang lebih hebat, bukan untuk siapa yang lebih nanti lebih cemerlang, nanti nak bangga pada sahabat yang lain ke akhirat. Tidak. Tapi ada tujuannya, dan ini semua memerlukan kepada ilmu yang bukan datang daripada akal rasional kita semata-mata. Yang datang daripada akal fikiran kita ni tidak dapat menyampaikan kita kepada ilmu tersebut. Hanya apabila ada insan yang mendapat penjelasan yang telah diberikan ilmu itu daripada Tuhan, iaitulah para nabi, apabila mereka sampaikan kepada kita, barulah kita faham ilmu-ilmu ini. Tanpa para nabi mengajar kita, mendidik kita, kita tidak akan dapat melihat kaitan ni, tak akan dapat faham hakikat yang akan berlaku. Bahkan kita tak tahu pun bila kita duduk di dalam masjid ini bersila sekarang ni, ada kesannya kepada akhirat kita, dan tak sama antara orang yang duduk ni dengan orang yang tak duduk.
ketika menuntut ilmu ini. Bahkan antara yang sama-sama duduk dalam majlis ilmu mungkin tak sama ganjaran dan kedudukannya di akhirat. Apa puncanya? Ialah ada banyak puncanya. Dan ini memerlukan pada kita untuk terus menyembah ilmu supaya kita dapat perbaiki sedikit demi sedikit dan kita dapat menentukan keputusan kita kat dunia ini, tindakan kita kat dunia ini berdasarkan daripada pengetahuan dan ilmu berkenaan dengan kedudukan di akhirat. Saya akan rumuskan 3 sahaja cara. Mungkin saya tidak pasti, mungkin saya akan bersama lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada siri yang akan datang, ataupun kita hanya ada beberapa siri sahaja. Kerana itu menuntut kepada kita menyusun jadual terlebih dahulu. Kerana saya berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa sebagai pensyarah di sana. Jadi kadang-kadang kita perlu ada menyusun jadual terlebih dahulu, barulah kita dapat bersepakat dalam banyak perkara. Untuk rumusannya ada 3 cara untuk kita meningkatkan darjat di akhirat tu. 3 cara paling utama. Ini kita boleh sebut sebagai take home. Ini pelajaran yang kita bawa balik pada hari ini. 3 cara utama untuk seseorang itu naik ke darjat yang tinggi di akhirat. Cara pertama ialah ilmu. Menuntut ilmu tentang Allah, tentang hakikat akhirat, tentang al-ghaib, dan juga bagaimana amalan-amalan ibadah dan sebagainya membawa kepada hal-hal tersebut. Itu jalan pertama. Kadang-kadang ada orang tidak berpeluang, kadang-kadang susah untuk faham dan sebagainya. Tak apa, ada jalan kedua. Jalan kedua untuk meningkatkan darjat di akhirat ialah jalan amal. Kalau tak dengan ilmu, dengan amal. Kemudian kadang-kadang tak berpeluang dengan menuntut ilmu yang mendalam, luas dan sebagainya, dengan jalan amalan, memperbanyak amalan. Mungkin orang yang menuntut ilmu terlalu sibuk, amalannya kurang. Tapi orang yang ada masa dan kelapangan, dia boleh menyaingi, boleh bersama dengan orang berilmu tersebut dari sudut dia memperbanyak amalannya pula. Itu jalan yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah jalan akhlak. Kerana akhlak yang cantik, akhlak yang indah boleh mengalahkan hatta orang-orang yang kuat beribadah dari sudut timbangan dan membawa kita tinggi di akhirat kelak.
Jadi saya simpulkan sedikit ya, sebelum kita solat, saya simpulkan sedikit, iaitu rumusan daripada hari ini. Walaupun amalan itu, pekerjaan itu adalah pekerjaan fizikal yang kita tidak dapat lihat kaitannya dengan ibadah pada awalnya. Contohnya berus gigi, memandu kenderaan, mengisi borang contohnya. Tetapi apabila seseorang itu dapat memahami kaitannya dengan kehidupan di akhirat, itu akan menyebabkan segala amalan itu menjadi amalan yang sangat bermakna, dan kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang sangat bermakna. Itu sangat penting supaya kita ini berbeza dan kita faham mengapa kita diciptakan. Yang kedua rumusannya ialah tentang ilmu, amal dan akhlak. Salah satu daripada tiga ini hendaklah kita cuba. Kalau tak dengan jalan ilmu, dengan jalan amal. Kalau tak dengan jalan amal, dengan jalan akhlak, mempelajari tentang salah satu daripada ini untuk sekurang-kurangnya meningkatkan kedudukan kita lebih tinggi di akhirat kelak, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih atas peluang ini, dan sebagai salah seorang saudara Muslim di mana saja tuan-tuan dan perempuan bertemu dengan saya, insya-Allah kita dapat berkongsi, tuan-tuan boleh berbincang dan sebagainya. Kerana inilah sahaja saya fikir tugas kita kat dunia ini, ialah untuk menceritakan tentang apakah hakikat dunia ini dan ke mana tujuan kita apabila kita mati nanti. Ya, tidak lama. Kita hari ini ziarahi orang-orang sakit dan sebagainya, dapati tidak lama kita di dunia ini. Bahkan orang-orang tasawuf sebut kadang-kadang ibarat 7 hari sahaja kita berada di sini. Apa yang kita sebenarnya lakukan di dunia ini? Tuan-tuan dan puan, sedikit pengenalan. Saya berada di bumi Mekah dan Madinah selama lebih kurang 10 tahun saya menuntut ilmu di sana. Kemudian saya pulang dan dihantar pula ke Eropah. Saya menulis kajian di Eropah, kemudian kembali semula dan berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa. Pengalaman saya melihat pelbagai jenis pemikiran, watak, perbincangan dan sebagainya menyebabkan pada akhirnya saya fikir kita perlu belajar tentang satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, walaupun kita beramal ibadah dan sebagainya, ialah tentang bagaimana kita menghayati ibadah tersebut, bagaimana kita dapat mengambil barakah dan kesan daripada ibadah tersebut sehingga dia membentuk diri kita dan cara kita memahami dunia ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ada peluang untuk bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.